sedikit tentang belakang dia di kepada tujuan. Jadi seminta tujuan dasar amal kitanya, dan kita juga ada akan mengenakan tabung lah. Biasa kan, saya akan tabung untuk membantu sedikit keputusan sendiri. Kita ajarkan pada keputusan sendiri dan untuk kekejaman. Kita tengok orang adalah yang akan kata bomba. Jadi orang ini jadi itu saya ingatkan diri saya mohon mengurus kewangan dari Malaysia itu saja. Tapi saya bukan dari Indonesia dan dua sana. Saya selalu mengurus kewangan sivil itu Islam dari Malaysia. Saya berurus dan jabat di Janda dan kami mempunyai 8 kewangan di Bogor, di Dapur, di Kuala Lumpur, di Manjung, di Kampung Baru, di Gombak dan Bukit. Jadi kerajaan ini kita ada siapkan package untuk transport dari Belitung ke Keladi dan Bali. Dan di sana akan ditunggu diurus oleh staf-staf pegawai dari Barat daripada cawangan Gombak, cawangan Kampung Baru dan cawangan Bukit. Untuk uruskan dan kita punya visa last minute-nya bed bagasi kita dah berikan. Jadi ramai staf di nama staf akan tunggu dan ketentuan yang pun kami akan insyaAllah akan berada di lokasi kami tak iring tunjuk ke lain, kami iring ke sampai Ipoh saja atau kami iring sampai ke Lengkong Madinah. InsyaAllah itu pulang ke Ipoh dan saya siapa yang ramai untuk pergi syarikat kita akan diiringi oleh melalui juga. Jadi setakat itulah saja depan saya dan saya serahkan kepada melalui kita Ustaz Faizal. Ya. Itu lagi senang. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله ثم 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 الحمد لله. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, nikmat, izin, inayah dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini agar kita akan dapat selamat daripada siksaan di dalam alam kubur nanti, insya-Allah. Alam kubur yang sudah pasti, alam kubur yang pasti menanti, dan mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada 5 Jumadal Awal. Pada 5 Jumadal Awal ini agar dapat kita selamat di dalam alam pada mahsyar, matahari yang sejengkal, peluh yang membuak-buak, ia akan menenggelamkan dosa-dosa orang-orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insya-Allah kita juga akan selamat untuk kita ini menuju ke syurga Allah.
duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan pengurusi, ayahanda yang merangkap pengurus cawangan Darul Mubarak Ipoh Selatan, tuan-tuan puan-puan bakal tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin insyaallah. Tuan-tuan, nama saya Ahmad Faisal bin Muhammad Fuad. Ahmad Faisal bin Muhammad Fuad pernah mengajar di sekolah Izzuddin Syah selama 13 tahun, dan kemudian sebelum daripada itu di sekolah Al-Hidayah, sebelum daripada itu mengajar seketika di Ma'had Al-Ummah. Alhamdulillah pada hari ini bertugas penuh masa sebagai guru takmir Jakim daerah Ipoh, negeri Perak. Alhamdulillah sebagai mutawif Darul Mubarak melaksanakan haji dan juga umrah, dan mudah-mudahan kita juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tuan-tuan, bila mana kita bercakap tentang sebagai tetamu Allah, pertama sekali tuan-tuan perlu ada dalam diri kita ialah niat untuk kita sampai ke rumah Allah, untuk kita sampai menziarahi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat perlu ada terlebih dahulu. Pengalaman tuan-tuan semasa mengerjakan haji 23 tahun yang lepas. Lama dah. Saya tunaikan haji tahun 2000, 23 tahun yang lepas. Ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ketika itu belajar sekali, kami belajar di luar negara, naik kapal laut. Jadi masa itu sebelum bertolak daripada Malaysia, belajar di luar negara tahun 1999, 14 saya bulan 2 naik kapal terbang. Niat dalam hati, ada rezeki, ada cuti, ada duit sikit, nak pergi haji. Sebelum itu lagi, setahun sebelum, sudah berniat. Ada rezeki, ada cuti, mesti cuti nanti, jadi niatnya nak pergi haji. Ada kawan yang sudah 4 tahun, 5 tahun belajar, belum sampai lagi ke Mekah. England sampai, ke UK sampai, tapi ke Mekah tak sampai. Dan dimaklumkan sampai sekarang Allah masih lagi belum jemput untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Belum. Allah masih lagi belum beri izin untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya katakan tentang hari ini niat. Hari ini start daripada hari ini, tuan-tuan mungkin hari itu lagi tuan-tuan dah niat. Mungkin dah lama dah, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun lepas dah berniat, ada rezeki, sihat tubuh badan kita, ada peluang kita nak pergi ke rumah Allah, nak pergi ke Kaabah, nak pergi ke Masjid Haram, nak pergi ziarah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam satu hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan bahawa la tushaddidur rihal, tidak diberatkan satu-satu perjalanan illa salasata masajid, kecuali 3 masjid. Kalaulah Allah nak buat kata wajib, Nabi nak buat kata wajib, inilah 3 masjid yang paling utama. Masjid apa yang pertama? Masjidil Haram, kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa masjidi hadza, ketika itu Nabi sebut hadis ini, Nabi sebut ayat ini ketika Nabi berada di Madinah. Dan masjid aku ini, kata Nabi, Masjid Nabawi, Masjid Madinah pada hari ini. Wa Masjidil Aqsa, dan juga Masjid Al-Aqsa yang 2 hari lepas kita pakai baju hijau semua, solidariti kita.
Jumaat kemarin kita tadah tangan doa kunut nazilah untuk sahabat-sahabat kita di Aqsa, Tufan Al-Aqsa, kemarahan tentera-tentera daripada Al-Aqsa. Inilah 3 masjid yang Nabi kata. Apa dia? Ulang balik, Masjidil Haram. Mana Masjid Haram? Mekah. Wa masjidi haza, dan masjid aku ini, kata Nabi Rasulullah, Masjid Nabawi di Madinah. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa di Palestin. Ini kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang ibadah umrah ini yang kita nak pergi ni adalah salah satu kewajiban yang mana mesti dilakukan oleh setiap Muslim mukallaf. Apa makna mukallaf? Mukallaf bermakna sudah dipertanggungjawabkan dosa dan pahala. Bukan mu'allaf ya. Mu'allaf lain. Ni mukallaf dengan huruf kaf. Mukallaf, mu'allaf. Bunyi sama. Mim sama di depan. Fa sama di belakang. Tapi hanya ada beza kaf. Mu'allaf, mukallaf. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Mukallaf, orang yang telah ada tanggungjawab dosa pahala. Siapa yang ada tanggungjawab dosa pahala kita? Mari masjid, niat lillahi ta'ala, dapat pahala. Pergi umrah, niat lillahi ta'ala, dapat pahala. Nanti kalau kita keluar, kita makan, kita niat lillahi ta'ala, dapat pahala. Sebelum lanjut, tuan-tuan, jangan lupa niat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni 3 juzuk, tuan-tuan. Jadi kita tengok pada ayat yang ke-196. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa dan sempurnakanlah ibadah haji. Sempurnakanlah ibadah umrah lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 196. Maka sebab itu kita nak pergi haji. Kita nak pergi umrah. Bukan sebab duit banyak tak tahu nak buat apa, bukan. Lillah, kerana Allah. Bukan sebab kawan kita dah pergi, jiran kita dah pergi, baru kita nak pergi. Bukan. Lillah. Hanya semata-mata kerana Allah. Bab lillah ni kena pasak dalam hati. Kerana Allah ni kena pasak dalam hati. Supaya apa? Supaya niat kita tak lari. Ada orang pergi Mekah, pergi satu beg, balik bercucu beg ni. Pasal apa bercucu beg yang? Bukan beranak lah, bercucu. Pergi satu, balik 3 beg yang. Kalau beranak 2, ni bercucu. Selap-selap cicit. Sebab apa? Sebab niatnya nak shopping. Boleh shopping? Boleh, tak salah shopping. Tapi niat mula-mulanya billah, hanya semata-mata kerana Allah, nak selesaikan haji, nak selesaikan umrah, nak kita tawaf di Kaabah, nak kita doa di makam Ibrahim, nak kita ziarah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat, tuan-tuan, tolong jaga. Niat kita bukan pasal duit lebih, bukan pasal semua tempat dah pergi Ustaz. Hanyai udah, Jakarta udah, Puncak udah, Bandung pun udah, merata dah pergi. Jadi alang-alang pergi langkah sekali. Jangan. Biar kita niat lillah, hanya semata-mata kerana Allah. Tuan-tuan ya. Tuan-tuan, dalil umrah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda. Maaf kalau tulisan agak kecil, tuan-tuan. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah, sahabat Nabi yang antara banyak meriwayatkan hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi kata? Tentang Nabi sebut al-umrata ila al-umrah.
antara satu umrah ke satu umrah. Kita buat, tuan-tuan ya, kita duduk di sana ni kadang-kadang lama, tuan, 2 minggu, mungkin 10 hari, tuan, ya, mungkin 11 hari, lebih seminggu lah. Jadi biasanya 2, 3 kali, 4 kali umrah dan tuan-tuan ya, tuan-tuan ni akan dibawa 4 kali untuk tunaikan umrah dengan mutawif. Ustaz, saya nak pergi 5 kali boleh? Boleh. Tak ada masalah. Kita dah tahu jalan. Mutawif dah ajar nak pergi macam mana. Nak naik van macam mana. Nak pergi miqat macam mana. Nak pergi sendiri pakat dengan 5-6 orang. Jangan pergi seorang-seorang ya. Tuan-tuan. Bahaya. Pengalaman seorang-seorang ni nanti saya cerita. Jadi bahaya. Terutama muslimat, orang perempuan. Jangan. Tahun 2016. Saya bawa 32 orang. Saya mutawif 32 orang ke 36, lebih kurang 36. Ada makcik seorang yang pergi seorang-seorang. Di jalan semua. Pukul 11 malam tak sampai-sampai lagi balik hotel. Kami mutawif, kami berdua ni dari Risau. Saya turun hotel. Duduk depan pintu, takut makcik ni tak pasang hotel. Telefon tak berangkat. WhatsApp tak berbalas. Apa ke makcik? Mana pergi makcik? Rokok-rokok tuan. Dia balik kat pukul 12 lebih ni. Seorang-seorang tu keloteh sangat. Saya pun rehatkan dia, bagi minum air dan sebagainya. Makcik pergi mana? Entah Ustaz, naik teksi tadi. Naik seorang-seorang teksi. Yang bawa teksi tu pula Arab. Tak air panino makcik ni. Tanya, jadi biar kita pergi ni berkawan. Nabi kata dia berkawan. Dalam kita bermusafir ni dia berkawan. Maksud berkawan ni 3 orang, 4, 5, 6, 7 terpulang lah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan ni 4 kali lah yang kita kata kita nak buat. Ustaz, hari tu ada belajar kata hadis Nabi Rasulullah 7 kali umrah bersamaan dengan pahala yang banyak katanya. Satu haji katanya. Boleh kena buat 7 kali? Boleh kalau larat. Tak ada masalah tuan-tuan. Kalau larat sila. Kalau rasa kaki kuat sila. Cuma risau tuan-tuan sampai sana tuan-tuan dengan kaki sakit, lutut sakit. Tak larat turun naik, tawaf 7 kali pula. Oh letih Ustaz. Oh takut 4 tu pun tak habis buat. Buat seadanya tuan-tuan ya, semampunya kita daripada sunnahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Maka tuan-tuannya ni dalil umrah. Saya skip lah ya. Rukun umrah. Yang pertama saya sebut dah tadi niat. Yang pertama niat. Niat kita di sini ni nak pergi umrah. Cuma ada niat yang kedua. Niat yang kedua ialah di miqat. Sebab itu kita ni nanti kena pergi ke miqat. Miqat ni kalau kita daripada sini, daripada Malaysia, kita naik kapal terbang, miqat kita akan lalu naik kapal terbang. Kalau kita pergi ke Mekah dulu, jadi 2 ya. Sama ada kita pergi Mekah dulu ataupun kita pergi Madinah dulu. Jadi kalau pergi Mekah dulu, siapnya awal. Apa makna siapnya awal? Orang lelaki pakai ihram siap. Ustaz, dalam kapal terbang boleh pakai ihram? Boleh. Cuma takut tak dan. Naik kapal terbang, makannya sedap. Kemudian tertidur pula. Malu perjalanan daripada Ipoh ni. Dah 3-4 jam. Sampai di KLA dah 2-3 jam nak ngurus beg dan sebagainya. Berapa jam dah tak tidur tu. Kalau bantai pula flightnya pagi. Flight pukul 8 pagi, 7 pagi. Maknanya kita pukul 3 pagi dah kena sampai di KLA. Pukul 11 malam, pukul 10 dah kena tolak daripada Ipoh ni. Tak tidur kita malam itu. Jadi takut tak dan. Siap awal tuan-tuan. Orang lelaki terutama, orang perempuan tak ada masalah sangat. Dia pakai telekung tu yang kita nak ngikatkan ihram
Ikat lucut pula dah. Naik ikat lucut. Nanti saya tunjuk tuan-tuan nak cara ikat ketat. Cuma tak apa, sekarang dah mudah. Ada tali pinggang. Ada tali pinggang. Tali pinggang ni. Jadi dah dipermudahkan. Jadi kita boleh beli, kita boleh ikat saja di kain ihram tu, tak ada masalah. Cuma tuan-tuan setakat hari ni bukan nak riak takabur, tidak. Cuma nak cerita pengalaman. Setakat hari ni dah 5 kali saya tak pernah lagi pakai tali pinggang. Tak reti pun pakai tali pinggang. Ikat kain ihram tu seikat sekemah, insya-Allah. Tak terlucut lagi setakat ini. Esok lusa tak tahulah pula. Kok terlucut. Cakap besar ni risau juga. Kadang-kadang boleh cakap besar ni pun jadi. Risau. Tanya pun nanti saya cerita cakap besar punya pasal. Tanya. Jadi tuan-tuan, nanti pilot akan umum dalam kapal terbang. Tuan-tuan, pilot akan umum dalam kapal terbang sebab dia tahu ni. Dia punya penumpang kebanyakannya ialah orang yang nak tunaikan umrah, maka pilot akan umum. Tuan-tuan. Alhamdulillah kalau dapat pilot orang kita cakap Melayu lah. Kalau dapat pilot orang Arab, dia cakap Arab. Kalau dapat pilot orang putih, dia cakap orang putih, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, biasanya 2 jam sebelum nak sampai ke miqat tu dia akan maklum. Biasanya 2 jam sebelum. Jadi kita bersiaplah masa itu. Cumanya dalam bab mandi sunat dan sebagainya, saya sarankan orang lelaki ni mandi siap-siap di bawah, di darat. Mandi siap-siap. Nanti kalau kita duduk di hotel ke sebelum nak pergi KLIA ataupun menumpang rumah adik-beradik dan sebagainya, mandi siap-siap. Mandi sunat ihram tu siap-siap. Sebab nak mandi dalam kapal terbang payah. Bilik air kecil satu. Bukan ada paip rumah macam rumah kita. Bukan ada shower. Tak ada. Tu paip singki pun halus je pun. Takkan nak tadah pakai cawan pula. Secawan mandi. Bila nak siap? Orang luar ketuk pintu pula cepat sikit katanya. Jenuh tuan-tuan. Mandi sunat ihram siap-siap tadi 2. Jadi bila lalu di miqat, naik kapal terbang tu akan dimaklumkan oleh pilot dan kita bersiap-siap. Tentunya niat di miqat tu untuk kita tunaikan umrah, kita memakai ihram lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tentang tidak melanggar larangan ihram. Ada 16 larangan ihram. Nanti kita akan sebut satu-satu. Yang keempat, sampai-sampai kita akan tawaf wajib. Tentang tawaf wajib ni, kebiasaannya mutawif akan bagi masa 2 jam. Minta maaf, sejam sampai di hotel, kemas-kemas, nak buang air, nak makan dulu, nak bawa beg ke bilik, sejam. Biasanya lah, tuan-tuan. Jadi kalau orang tak ramai mungkin setengah jam, tengok keadaan. Dan tadi mutawif akan keluarkan arahan situ. Katalah sampai pukul 8, okey, pukul 9 kita berhimpun di lobi, kita akan pergi tawaf. Tawaf wajib. Kiranya umrah pertama lah. Tentangnya sampai-sampai tu, tentangnya kalau dalam keadaan haji ni tawaf qudum. Tawaf selamat datang. Tentangnya, habis tawaf, terus kita bersa'i. Tak nak rehat sekejap boleh? Boleh duduk minum air sama-sama. Boleh nak rehat sekejap, nak sembahyang sunat dulu 2 rakaat, boleh. Nak tengok Kaabah sekejap, boleh. Tak ada masalah. Cuma jaga larangan ihram tu jangan dilanggar. Sebab kita telah berihram. Sa'i tentunya agak tak susah macam tawaf. Tawaf ni orang lelaki, orang perempuan kena jaga bahu. Bahu kita belah kiri mesti menghadap Kaabah. Ada Kaabah. Dengan tawaf sini pula ada yang sesat kalau dia kata ni replika ya. Jadi kita tawaf tuan. Kena jaga apa? Kena jaga bahu. Jadi bila nak jaga bahu ni kadang-kadang susah juga tuan. Sebab apa? Orang ramai. Jadi kita nak jaga bahu, orang langgar kita, orang tolak kita ya. Jadi nak jaga bahu. Sa'i senang. Sa'i dari Safa Marwah. Kemudian masa tawaf orang lelaki kena ittiba.
kena buka bahu kanan ni. Dalam ihram nanti kita duduk. Sebenarnya kena itibak. Di bahu ni kena buka. Sa'i tak apa dah. Tak boleh tutup dua-dua dah. Kalau orang Arab tu diikat ropi ni juga perut dia. Perang diikat dia lari tu. Prong. Dia setengah tu dia sidai ropi ni dia kat ihramnya. Habis nampak perut dia. Sah. Selagi mana tutup aurat, sah. Tak ada sebarang masalah. Contohnya, jadi yang agak kena jaga sikit ni tawaf. Sebab apa? Sebab kita tawaf ni bahu kita nak kena jaga mesti menghadap Kaabah dan kita dalam keadaan yang beriktibar, bahu kanan kita terbuka. Kadang-kadang ada orang terlupa kan. Jadi tengah tawaf tu mungkin sejuk ke apa ke, tengah musim sejuk. Tanya pergi bila ni? Trip pergi bila ni? Bulan 11. Bulan 11. Sekarang bulan 11. Bulan 12. Sejuk. 11, 12, 1, 2 ni musim sejuk. Sebenarnya standby. Tahun 2000 berapa? Sejak 2005, 2006. Saya ingat saya pakai kain ihram 3 helai. Kain ihram yang balut badan tu 3 helai. Sejuk sangat-sangat. 3 helai. Kain selai je lah. Tak mahunya kain sampai 2 helai. Ya, tapi kain yang tutup badan ni sampai 3 helai saya pakai. Sebab apa? Sebab sejuk sangat-sangat. Contohnya standby. Jadi orang tak tahan sejuk ni kena standby. Tak apa, beli kain ihram lebih, tak apa. Sebab kadang-kadang, tuan-tuan, bila kita balik umrah, kita balik tawaf, kita balik sa'i, kain tu mungkin tertumpah air, mungkin tertumpah air kopi, kita balik tu kita beli air mangga, tuan-tuan ya. Di kedai Arab tu, mangga pure. 5 rial, 10 rial, tuan-tuan. Air jus limau, air jus jambu, subhanallah, sedap. Pasal nak pergi dengan tuan-tuan. Bila pergi flight bila? Duk teringat, niat dah tak betul lah. Niat nak pergi minum air jambu, air mangga. Patut niat dia dah tak ada tadi. Itu bukti tuan-tuan ya. Contohnya, tawaf 7 kali, sa'i pun 7 kali. Cuma dalam bab sa'i ni kena hati-hati tuan-tuan. Cara kira tu kena betul. Sa'i ni, katalah sini sofa, sana marwah tuan-tuan ya. Sofa, marwah. Macam mana cara kiranya? Sofa, marwah, 1. Marwah, sofa, 2. Sofa, marwah, 3. Ada orang, tuan-tuan, saya tak ingat tahun berapa, tahun 2000, minta maaf kat saya, banyak kali pergi, jadi saya tak nak ingat tahun bila. Salah seorang jemaah saya ni ustaz. Hafizul Quran, hafal Quran. Kami nunggu dia lama, tuan-tuan. Kebiasaannya, mutawif ni, dia akan buat janji dengan jemaah dia. Okey, dah habis semua sebab takut terlepas. Memang berjalan sekali. Tapi dalam berjalan sekali tu mungkin 2-3 orang ada terlepas, 2-3 orang mungkin laju sikit, 2-3 orang mungkin lambat sikit. Jadi kita janji siap-siap. Habis nanti, habis tawaf, habis sa'i, nak balik ke hotel, kita tunggu di tempat sekian-sekian. Pintu sekian-sekian. Jadi senanglah, tuan-tuan. 2 jam setengah kami nunggu, tak sampai-sampai. Kita dah habis dah ni. Dah siap dah. Nunggu ada yang perut lapar, dia nak buang air. Akhirnya saya lepaskan. 2-3 orang yang berani nak balik sendiri tu saya lepaskan. Saya pergi cari ustaz ni. Kata saya pusing, Masjid Haram. Mana pergi? Akhirnya jumpa tuan-tuan berhampiran dengan rumah, tapaknya rumah Khadijah binti Khuwailid. Nanti saya cerita di mana tapak rumah. Jumpa, mukanya letih sangat. Saya pun tanya ustaz, mana lama no? Susahnya sa'i, jauhnya, dia kata. Saya tak kata hati lah masa tu. Saya pun tanya, ustaz kira macam mana? Dia pun cerita, sofa, marwah, sofa, 1. Dia sadar kira berapa ni lah.
Sofa Marwah, patah balik sofa, baru satu dia kira. Sedangkan ikut kiraan sofa Marwah satu. Marwah patah balik ke sofa dua, tuan-tuan. Dia kira sofa pergi Marwah, Marwah patah balik sofa baru kira satu. 14 kali, tuan-tuan. Patutnya sa'i 7 kali, dia buat sa'i 14 kali, double, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ni risau tak tu. Risau hafizul Quran. Orang yang hafal Quran, ustaz, hafal Quran lagi tanya. Risau sebab tu tak berani. Ya. Kalau terlupa tak ada masalah. Kalau terlupa 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, sama macam kaedah semayang. Kita semayang dalam bab fiqhul ibadah, fiqh ibadah, kita semayang isyak 4 rakaat. Masyarakat ketiga tu kita confuse. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ambil yang mana? Ambil yang paling kurang. 3, 4, 3, 4, ambil 3. Tambah satu lagi. Kita tawaf 6, 7, 6, 7, 6, 7. Gaduh dengan bini sebelah. 6, 7, 6, 7. Pergi tawaf dengan bini, katanya gaduh dengan bini. Bini kata 6, suami kata 7. Tuan-tuan, ambil yang paling sikit. Supaya kita lebih berhati-hati, jangan tak cukup. Tambah satu lagi. 6 ke 7, 6 ke 7. Ambil 6, jadikan satu tambahan pusingan, jadikan 7. Tengok-tengok betul kawan cuit. 6 tanya. Oh betul, 7. Alhamdulillah. Kalau kita berhenti dekat 6 tadi, 6, 7, 6, 7, 7 katanya. Kita pun berhenti. Kawan cuit, kamu bawa 6. Oh sudah. Jadi kaedahnya sama macam semayang. Rakaat 3, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ambil yang paling sikit. Kalau kita 6, 7, 6, 7, tapi dah 7, tiba-tiba tambah satu lagi, tak jadi sebarang masalah. Maksudnya sah. Sebab apa? Sebab bila masuk dalam terlupa, dimaafkan. Fa'fu'an. Maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tawaf selesai, sa'i selesai. Lepas sa'i, tadi saya reka-reka dia. Sikit lagi kita masuk spesifik dia. Bergunting ataupun bercukur. Orang lelaki, orang perempuan kalau boleh bawa gunting kecil. Beli kedai RM2 tu. Gunting kecil tu masuk dalam beg. Kita akan dapat beg. Beg. Ni beg ni. Betul? Mana dia yang bawa? Kita dapat beg ni. Dalam beg ni pasport, duit. Yang penting-penting aja. Jangan masuk gincu, bedok, masih tak payah. Yang penting-penting ya. Jadi yang penting pasport, duit, katanya termasuk gunting. Gunting ni perkara penting. Sebab bila kita tawaf, tuan-tuan, kalau orang lelaki jenis berani tak apa. Lepas daripada Marwah tu kita belok kanan, jalan depan sikit ada kedai gunting, barber, tuan-tuan. Dari orang Pakistan, orang Arab pun ada. Kita pun masuk-masuk tahlul kata ada. Dia pun gunting, dia pun cukur. Rom tak dan 3 minit tuan-tuan. Habis botak kepala kita. Dia cukur siap tuan-tuan. Tuan-tuan, masalah orang perempuan. Tapi orang lelaki pun kalau tak berani nak pergi kedai gunting tu, tengok cara gunting, guna cara cukur. Laju dia cukur, 3 minit siap satu kepala. Jadi kita pun tak berani karang luka kepada saya ustaz. Orang darah pula kepada saya ni, okey. Bawa gunting siap-siap. Bubur sampai gunting kecil. Saya bawa gunting besar kecil, halus. Tuan-tuan, bila habis dia di sa'i tu, di pintu Marwah, habis 7 pusingan, orang lelaki tak ada masalah, boleh duduk mana-mana, boleh berdiri kat mana-mana lepas pintu Marwah tu, depannya. Keluar pintu, sebab jangan ganggu orang tengah tawaf, orang tengah sa'i ni. Kat Marwah tu, jadi kita ke depan sikit, lanjut ke depan, ada pintu, keluar pintu tu, cari tempat mana-mana yang lapang-lapang sikit, tak ada apa nak ramai orang sangat orang ramai, tapi cari tempat yang tak ramai sangat, duduk sekejap, gunting. Tak boleh gunting sendiri? Boleh. Sah. Kita gunting sendiri, sah. Kawan tolong gunting? Boleh? Boleh. 3 helai ke atas.
Tengok rambut kita ni 3 helai ke atas. Sebab itu kalau tuan-tuan ada niat hati, hajat nak buat 7 kali umrah, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ni jangan cukur dulu. Gunting dulu. Yang ketujuh lah nanti baru cukur. Atau kalau dah nombor 1 cukur, nombor 2 kan, apa nak digunting kan dah habis. Rambut dah tak ada. Jangan dicukur. Orang lelaki saja ya, orang perempuan jangan cukur-cukur pula. Balik umrah ke abang terkejut suaminya. Alien mana pula ni? Dah, pantai cukur juga sekarang. Gunting. Masalah pada orang perempuan sebenarnya. Sebab nak bertahlul menggunting. Tak ada salon makcik, tak ada. Ustaz, orang lelaki ada kedai barber situ, orang perempuan ada salon. Salon muslimah ada, tak ada. Jadi apa kaedah nak buat? Sebab tu saya kata kena pergi ramai-ramai, 3-4 orang, 5-6 orang, kawan-kawan perempuan saja, satu bilik tu, pakai-pakai dengan bilik sebelah sebagainya, dengan kawan-kawan kita ni. Jadi seorang tu duduk tengok, duduk cangkung. Kawan-kawan lain ni pusing buat bulatan. Sebab apa? Sebab kita nak gunting rambut. Rambut tu aurat. Orang lalu lalang, laki perempuan. Ramai. Jadi kawan-kawan tolong tutup. Bagi tak nampak aurat. Tak payahlah buka telekong tu sampai habis. Tarik sikit. Ambil dalam 3 helai tu gunting. Kawan-kawan pakat tu jaga aurat kawan-kawan yang lain. Tuan-tuan ya. Jadi ni kaedahnya tuan ya. 1 niat, 2 kita niat ihram di miqat, 3 jangan langgar larangan ihram, 4 tawaf, 5 sa'i, 6 bergunting ataupun bercukur ataupun bahasanya ialah tahlul, yang ke-7 tertib. Tertib ni kena ikut gilirannya. Kita sampai-sampai tengok masuk-masuk kan. Ramai benar lah di tak Kaabah ni. Tengok pula lepas sa'i lambat sikit, sa'i dululah. Tak boleh. Dia kena tawaf dulu baru sa'i. Jangan kita tukar pula sa'i dulu baru tawaf. Sebab apa? Sebab tengok orangnya sikit. Tuan-tuan, sunat umrah. Yang pertama, mandi sunat ihram. Sebab itu saya katakan mandi siap-siap di bawah ni. Di hotel kita dekat KLIA tu, ataupun tuan-tuan bertanggak mana-mana, di rumah adik-beradik ke, di mana-mana tuan-tuan ni, mandi siap-siap sunat ihram. Apa niatnya? Sahaja aku mandi sunat ihram lillahi ta'ala. Jangan pula sahaja aku mandi sunat ihram 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, tak ada. 4 cebok kerana Allah Ta'ala, tak ada. 4 cebok, 10 cebok, tak ada. Lillahi ta'ala sahaja. Niat dalam hati, jangan dilafazkan sebab kita dah ambil air dalam tandas, nak sebut nama lillahi ta'ala tu pula. Tanya makruh. Kemudian habis kita mandi, kita pakai-pakai, tanya siap-siap solat sunat tawaf. Semayang sunat tawaf. Biasa nanti bila sampai di Mekah, nak buat umrah kedua, kita akan dibawa ke Tana'im. Miqat Tana'im. Itu yang paling dekat sekali. Dalam setengah jam lebih kurang. Miqat Tana'im. Jadi kita sampai di sana, kita pakai siap-siap di hotel ni, pakai ihram macam gambar pakcik-pakcik kita tu, tuan-tuan, ni masa PKP kena pakai mask dan sebagainya. Maka tuan-tuan ya, lepas kita dah sampai di sana, ambil wuduk, kita niat tuan-tuan ya, kemudian kita solat sunat tawaf. Macam mana solat sunat tawaf? 2 rakaat. Nak baca apa? Bacalah apa sahaja. Al-Fatihah. Kemudian lepas Fatihah bacalah apa-apa ayat tu. Ustaz, yang paling pendek sekali boleh? Boleh. Wal asri inna a'tayna, satu lagi iza jaa. Itu paling pendek. Ustaz, nak baca panjang, tak puas baca pendek, sila. Tak ada masalah. Cuma jangan lama sangat. Sampai 1 juzuk nak bacanya. Ben dah tunggulah. Orang lain semua dah siap lah, dia tengah semayang. Ya. Kemudian tuan-tuan, kalau dapat kita kucuk ataupun istilam ataupun kita pegang Hajar Aswad. Hajar Aswad. Yang apa tu, warna putih hujung tepi penjuru tu, Hajar Aswad. Cuma kalau tak dapat, jangan
terkilat. Terutama muslimat, orang perempuan. Memang susah, padat. Ramai orang, padatnya orang lelaki pula. Kita nak bertolak-tolak. Tetapi minta maaf saya sebut, bukan nak riak takabur, tidak. 5 kali. Haji 4 kali. Tak pernah dapat. Muka saya ni masuk dalam Hajar Aswad tak pernah dapat. Cuma tangan kanan dia dah masuk dan seluruh dalam. Padatnya, ramainya orang. Sekali try tu 2 jam. 2 jam try. Nak rapat. Nak dekat dengan Hajar Aswad tu. Tapi tak dapat. Allah belum bagi izin. Boleh jadi nanti pergi dengan tuan-tuan. Nanti Allah bagi izin. InsyaAllah. Tuan-tuan ya. Setakat ni tak dapat lagi. Kita nak kucuk Hajar Aswad ni. Sebab ramainya orang. Tapi rezeki tuan-tuan mana tahu tuan-tuan ya. Tengah lalu-lalu, tengah berdiri situ. Tiba-tiba polis terpanggil. Yang Malaysia, tahan. Dia tengok kita punya terkong tu tulis Malaysia, tengok beg tulis Malaysia kan. Dia tahu orang Malaysia ni. Tahan, mari dia. Setelah tanya. Pergi cium Hajar Aswad. Oh, rezeki tuan-tuan. Setakat ni tak adalah lagi jumpa orang itu. Tapi rezeki Allah Ta'ala tak tahu. Dan talbiah. Ni pun sunat kan. Talbiah ni apa yang kita duk sebut tu, labbaik Allahumma labbaik. Biasanya mutawif dalam bah nanti akan buat siap-siap. Kita landing di Jeddah. Dan kemudian daripada Jeddah nak ke Mekah 2 jam. Naik bah lebih kurang lah. Mutawif ke depan, pegang mikrofon, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamdah wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuan-tuan ada buku tu, tengok makna. Ni sedap, makna tak tahu. Rugi juga, tuan-tuan. Biar kita tahu maknanya. Tuan-tuan ya. Ni kelengkapan. Beg sandang kecil tadi saya dah tunjuk. Slipper kasut yang tidak menutup jari. Orang lelaki ya, kena beli slipper, kalau boleh slipper getah. Jangan beli slipper plastik tu. Sakut sakit. Sebab kita di sana banyak jalan. Jadi bila banyak jalan, dari hotel nak ke masjid, dari masjid patah balik hotel, kadang-kadang kan ikut rezeki lah. Mungkin ada orang 150 meter, ada orang 200 meter. Yang baru ni, siapa ke? Ada seorang imam. Dia pergi umrah tuan-tuan. Tapi bukan dengan saya, dengan orang lain. Hotel ni 3 kilometer. Oh. Tapi dia sediakan bas. Setiap kali waktu solat, dia sediakan poster, dia sediakan bas. Cuma ceritanya nak kena berjalan. Nak kena berjalan jauh. Jadi kasut tu, cari kasut yang getah. Pandangan saya lah. Terpulang keselesaan masing-masing. Kalau tuan-tuan selesa getah, getah. Kalau selesa plastik, plastik. Kalau selesa kulit, kulit terpulang. Cuma orang lelaki, jangan tutup jari kaki. Depan terbuka. Ataupun berlubang-lubang, tak apa. Dan slipper saya itu berlubang-lubang. Kalau dulu tuan-tuan saya beli slipper yang getah tu, yang ada apa tu, yang belah depan tu kosong, tuan-tuan tak ada apa pun tuan-tuan. Dan kalau boleh tuan-tuan, terutama orang lelaki ni, kita beli siap-siap 2-3 pasang tu slipper. Sebab kebiasaannya, pengalaman saya lah, hilang. Tak ada orang curi. Dia kat Mekah insya-Allah orang tak curi. Cuma kita salah letak, orang tu tolak, orang yang bersih tu kan. Bila kita salah letak, itu bukan tempat letak kasut, dia pun tolak. Jadi kita keluar-keluar, tak ada kasut aku. Siapa curi? Bodoh betul orang curi. Kat Mekah orang ada mencuri. Tak ada. Orang tak curi dia kan. Cuma orang tukang bersih tu dia tolak kasut kita. Sebab kita letak salah tempat. Ataupun kita letak, tak ingat nombor. Dia ada rak-rak-rak. Setiap rak ada nombor. Nombor 18. Nombor 19, nombor 20. Jenuh ingat nombor berapa pula rak. Duduk dekat 5 minit, selawat 10 kali, semayang sunat 8 kali, tak pernah ingat. Rak berapa, penyodahnya jalan kaki, tak pakai kasut. Jadi standby siap-siap, bawa siap-siap. Kalau kat sana tuan-tuan, harganya 15 riyal. Pasang. Dulu lah sekarang. Pasti saya mungkin naik lagi. Allah Ta'ala alam. Kemudian gunting kecil dah sebut barang keperluan, krim, ubat-ubatan. Tambah-tambah ni yang nak pergi bulan 11, 12 ni, tolong bawa ni. Apa namanya?
Ubat tumit kaki, kering, bukan ubat. Musim sejuk, kaki kita ni biasanya akan pecah, tumit. Dia akan kering, dia akan pecah. Jadi bila pecah, dia berdarah. Bila kita pijak, dia sakit. Tuan beli Vaseline tu. Minyak Vaseline. Kalau saya lah, ataupun terpulanglah minyak apa-apa saja, dia bukan minyak pun, dia macam gel. Gel tu, kita sapukan di tumit kita ni, di tangan ni. Tangan ni, tuan-tuan ni putih. Dia jadi putih. Jadi kering, musim sejuk, kering, dia jadi putih tangan kita. Kering kanan. Mulut ni, bibir ni, merekah. Merekah tu pula berdarah. Minum air pun pedih, sakit. Orang lelaki cari bukan gincu apa, bukan lipstick, yang buah-buahan, apa, balm, lip balm, nah, yang gincu buah. Saya pun dulu pakai itu. Start pakai gincu merah merelik. Bukan gincu merah merelik tu, gincu supaya bibir kita ni tak merekah. Sakit kan? Bila dia merekah, dia berdarah. Bila berdarah, kita nak minum air pun tak boleh. Nak makan pun tak boleh. Jadi bawa siap-siap, beli siap-siap, pergi farmasi, beli siap-siap. Jadi ubat-ubatan. Kalau tuan-tuan ada yang sakit jantung, darah tinggi, kecil manis, kolesterol dan sebagainya, jangan lupa bawa. Ubat di sana mahal. Ada farmasi, ada, tapi mahal. Ada hospital, banyak hospital. Klinik ada, tapi mahal. Kos perubatan di sana mahal. Bawa siap-siap. Jadi standby siap-siap. Ubat kita tu kalau kita pergi 2 minggu, standby untuk sebulan contohnya. Kita pergilah jumpa balik doktor, minta dia keluarkan surat untuk kita ambil ubat bekalan sebulan. Supaya apa? Supaya nanti senang apa-apa hal. Sebab kadang-kadang mungkin flight delay. Nak balik tu flight delay. Patut balik hari Ahad, tiba-tiba delay sampai hari Selasa. Ubat dah habis. Kita sakit. Tanya, jadi standby. Tanya, spek mata pun kalau boleh bawa 2-3. Orang yang pakai spek lah ya, minta maaf. Sebab kadang-kadang tak teringat. Tertinggal bilik ayun, bila tertinggal di masjid ni, niat sedekah je lah. Udah tertinggal di masjid tu, niat sedekah je. Tak perlulah. Boleh cari, tapi biasanya memang tak jumpa. Sebab ramai orang. Ya? Baik, sambung. Adab-adab perjalanan. Kita berhenti pukul berapa ni? 10.30. Adab-adab perjalanan, saya sebut mandi sunat musafir, kemudian solat sunat musafir. Minta maaf. Maknya tak ada. Maknya pun kuliah juga. Dia kat bawah. Kemudian bacaan sebelum meninggalkan rumah. Baca doa musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Topak. Tak nak. Baca doa musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seorang. Kalau kita dengan bini, kita ramai-ramai keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca doa. Nak tambah lagi, boleh baca doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nak tambah lagi doa Nabi Nuh, wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ni asalnya doa Nabi Nuh naik kapal laut masa banjir besar tu. Tapi boleh juga para alim ulama kata boleh kita baca doa naik kenderaan, naik kereta, naik kapal terbang. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sambung. Allahumma yassir wa la tu'asir, ya Allah permudahkan, jangan dipersusahkan, jangan dipersulitkan. Sambung lagi, wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Boleh, tak jadi sebarang masalah. Dalam perjalanan tuan-tuan zikir. Jangan tengok YouTube. Tengok filem pula dah cerita orang putih, pula tengok filem. Tuan-tuan naik kapal terbang nanti ada TV depan kursi kita tu. 9 jam daripada KLIA nak pergi ke Jeddah ni 9 jam. 9 filem habis dia tengoknya. Tanya zikir, baca Quran. Tak boleh baca Quran tengah jalan, tak apa, zikir subhanallah. Ataupun talbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik.
baca senyap-senyap tak apa, pelan-pelan dalam hati pun tak apa. Takut ganggu orang sebelah dan sebagainya. Dan ya, amalan-amalan dalam perjalanan. Ya, solat jamak qasar. Tuan-tuan, kalau kita musafir lebih daripada 2 marhalah, kita pergi KLA, dah boleh jamak qasar. Jamak ni maksudnya gabung. Gabung Zuhur, Asar. Gabung Maghrib, Isyak. Qasar ni maksudnya ringkaskan. 4 jadi 2. 3 jadi 2. 3 kekal 3. 2 jadi 1. Syok lah kopi itu. Sembahyang subuh 1 rakaat. Tak ada. Sembahyang subuh kekal 2 rakaat. Yang boleh dikosar ni, yang boleh diringkaskan ni 4 sahaja. 4 jadi 2. 3 kekal 3, 2 kekal 2. Kalau kita sembahyang maghrib dan isyak, jamak takdim pada waktu maghrib, jamak takhir pada waktu isyak. Kedua-duanya boleh. Kerana solat zuhur, asar, nak semayang time zuhur, maka namanya jamak takdim. Nak semayang time asar, namanya jamak takhir. Dan ya, jadi yang ni saya rasa dah faham kot dalam bab fiqh, fiqhul ibadah. Dan yang kita masuk mandi sunat ihram. Tuan-tuan, nak mandi sunat ihram ni mandi macam biasa. Bersihkan seluruh tubuh badan. Macam biasa. Macam kita mandi biasa, cuma kita tambah saja nawaitul umrata. Dan ya, lepas kita mandi sunat ihram tu, kita nak pakai ihram tu, maka kita niat nawaitu al umrata. Sahaja aku mengerjakan umrah wa ahramtu bihi, dan aku memakai ihram lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Orang perempuan macam mana orang perempuan? Pun sama. Walaupun kita pakai telekung, tak pakaikan ihram, tapi niat yang sama. Sahaja aku berniat mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, macam susah lah nak hafal hak yang Arab ni. Boleh tak cakap Melayu? Boleh. Tak jadi sebarang masalah. Sah, tuan-tuannya. Kemudian sebelum kita nak tunaikan tawaf tu tadi, maka kita pun sebut nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku kerjakan haji ataupun umrah dan aku berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, kalau haji, hajilah. Kalau umrah, umrahlah. Dan ya, jadi lepas kita dah pakai ihram, semayang sunat ihram saya sebut tadi. Macam mana solat sunat ihram? Solat sunat ihram, tuan-tuan, semayang 2 rakaat tadi, dan kemudian kita tambah lagi dengan kita solat tahiyatul masjid. Di Tan'im tu, di miqat, biasanya ada masjid. Kalau Tan'im, masjid Tan'im. Kalau di Ja'ranah, masjid Ja'ranah. Kalau di Hudaybiyah, masjid Hudaybiyah. Jadi kita semayang 2 sekali. Yang pertama kita semayang sunat ihram, yang kedua kita semayang sunat tahiyatul masjid. Contohnya, cumanya ada satu masjid yang tak ada tahiyatul masjid. Ada satu masjid dalam dunia yang tak ada solat sunat tahiyatul masjid, tak ada. Masjid mana? Masjid Haram di Mekah. Masjid Haram di Mekah tak perlu semayang sunat tahiyatul masjid, tak perlu. Habis itu sampai-sampai nak buat apa? Ganti dengan tawaf. Jika kita berkemampuan. Nabi Rasulullah masuk Masjid Haram, Nabi akan tawaf. Berapa pusing? Sedapat yang mungkin, semampu yang mungkin. Kalau dapat sepusing, sepusing. Kalau dapat 3, 3. Kalau dapat 5, 5. Dapat 7, alhamdulillah. Tentunya ikut kemampuan kita. Maka ini yang kita katakan sebagai salah satu daripada sunat ihram. Perkara yang dilarang sebelum kita berhenti. Jadi ini ada 16 perkara yang dilarang. Yang ni tuan-tuan kena tulis, kena ingat betul-betul. Ataupun tuan-tuan nanti korang type dalam WhatsApp. Buatlah grup berdua dengan bini. Berdua je pun dengan bini.
buat grup. Nah, jadi senang. Kita bini taib, suami baca. Suami taib, bini baca. Apa payah buat grup? Start PM je lah. Terpulang nak PM pun tak apa, nak buat grup pun tak apa. Saya dengan bini saya ada grup. Kami berdua je. Jadi tuan-tuan, yang pertama memakai pakaian berjahit masa ihram. Tak boleh. Kalau pakai, kena bayar dam. Bayar dam dengan apa? Sebelah seekor kambing. Berapa harga Ustaz kambing sana? 500, 600, 700. Kalau 3 kali buat salah, kalau kambing 700, 7 kali 3, 2,100. Habis duit situ aja. Jadi kena jaga ni. Maknanya kena jaga. Jangan pakai pakaian berjahit. Ustaz, terlupa balik-balik. Naik-naik hotel, nak siap-siap tadi, nak pergi tawaf. Tiba-tiba sarung baju. Terlupa. Bila bab ni selesai. Terlupa, tertidur, tuan-tuan. Ni tidak menjadi sebarang kesalahan. Fa'fu anhum. Maka dimaafkan. Tapi 10 kali terlupa, bukan dia, tuan-tuan. Okay, ya? 1. 2, tadi dah sebut. Tanya, memakai kasut yang menutup jari. Bagi orang lelaki, orang perempuan, tak ada sebarang masalah. Kemudian memakai, menutup kepala, serban, songkok, kopiah dan sebagainya. Tunjuk alim, pakai ihram, pakai kopiah. Tak perlu. Maksudnya, kopiah tak payah pakai, songkok tak payah pakai. Apa lagi? Tarbus tak payah pakai, serban tak payah pakai. Sebab kita sedang dalam keadaan berihram. Maksudnya, tiga-tiga ni, tuan-tuan, bagi orang perempuan tak ada masalah. Orang perempuan boleh pakai tudung. Tak ada sebarang masalah. Dia boleh tutup kepala dia dengan tudung. Maksudnya, cumanya orang perempuan tak boleh tutup muka. Jadi kalau pakai, minta maaf saya sebut ya, pakai hijab, pakai apa nama? Niqab, pakai purdah ketika ihram perlu dibuka. Sebab dia salah satu daripada perkara yang dilarang dalam ihram. Muka perlu dinampakkan. Maksudnya, minta maaf saya sebut hukum. Maksudnya, jadi sama juga dengan tapak tangan. Sarung tangan pun tak boleh pakai. Sebab tapak tangan ini salah satu yang dilarang daripada dibuka. Handshot tak apa. Apa nama handshot? Apa nama? Cakap Melayu, makcik weh. Meksum apa? Meksum kan? Sarung lengan sebuah. Meksum. Sarung lengan tu nak pakai tak apa. Yang tak boleh ni sarung tangan. Sebab tapak tangan ini ialah antara perkara yang dilarang untuk ditutup. Orang lelaki tadi kepala, orang perempuan muka dan juga tapak tangan. Ya. Sila Tuan Haji. Okey. 3 apa tu Haji? Pusingan. Okey. Boleh. Tak jadi sebarang masalah. Kita tengah tawaf, kita rehat, kita letih. Maklumlah dah umur. Sambung balik tempat yang kita berhenti. Katalah kita berhenti sa'i, kita berhenti minum air. Di sa'i ni dia banyak stesen kan? Stesen minum air. Dia ada letak di tepi-tepi tu, tong air, ada paip air zam-zam. Jadi kita boleh minum. Air zam-zam ni pula sejuk. Tak ada peti air, tapi sejuk. Saya pun pelik. Macam mana dia buat? Tanya, dia minum. Mungkin adalah kot dia punya cara-cara teknologi tu tadi. Tanya, jadi kita berhenti. Jadi bila kita berhenti ni, kita mula balik tempat kita berhenti tadi. Ataupun, tuan-tuan, risau tadi, kot tersalah, kita lajak sikit belakang. Kita berhenti dekat sini, nak start dekat sini, kita risau, betul ke tak teringat? Lajak sikit belakang. Biar lebih sikit. Jadi ini cara kaedah. Tuan-tuan ya. Kemudian sambung lagi memakai wangi-wangian. Bila dah berihram, tak payah dah nak spray, cek, nak pakai minyak wangi pula, sapu sini tak perlu. Tuan-tuan ya. Bila kita sudah berihram. Kemudian memotong, mencabut, mencukur rambut yang ada pada tubuh badan. Demikian juga kuku. Dan dari itulah pula, jambang pula dah. Seret, ambil mesin. Kita tengah ihram ni. Tak boleh. Tuan-tuan ya. Ketika itu kena bayar dam. Tuan-tuan ya. Potong kuku sebelum. Nak
potong kuku ke, kuku tangan, kuku kaki, bulu itu, bulu ini. Tanya kita macam-macam, minta maaf sebut ya, bulu ketiak, bulu ari-ari, bulu kemaluan dan sebagainya sebelum. Tanya dah berihram, tak boleh dah. Tanya. Kemudian membunuh binatang darat. Walaupun tak buat, tapi kena sebut. Sebab kadang-kadang ujian lain-lain ya. Dan tiba-tiba lalu kat tepi hotel tu nampak pula kambing. Kambing gurun ni. Pakat panggil kawan-kawan, "Oma pegang aku sembelih. Malam ni kita buat kari kurma," katanya. Kata. Dia ujian ni macam-macam. Macam-macam ujian. Katanya, melamar wanita yang akan dinikahi ataupun menikahkan orang tak boleh. Ni bapak-bapak, tok-tok, wali-wali ni hati-hati. Ada kes musim haji. Anak telefon dari Malaysia. Ayah nak kahwin. Tunggulah balik dulu. Tak boleh. Nak cepat. Anaknya nak kahwin. Merino nak kahwin. Maka bapa yang pun sebagai wali memberikan keizinan. Memberi izin kahwin pun tak boleh. Dalam ihram. Selesaikan tawaf, selesaikan sa'i, tahlul, boleh. Tapi tengah berihram, tak boleh. Contohnya, orang lelaki melamar wanita, tengok Arab comel Arab. Tengok Turki pula comel Turki. Pergi seorang pula, bini tak ikut. Lagi bahaya. Dan nak kahwin sana pula. Dan tengah ihram tak boleh. Lepas ihram, sila. Bukan saya suruh kahwin pula sana, tidak. Masuk sila tu dibolehkan. Mencaci, mencerca, memaki hamun. Tuan-tuan kena jaga ya, mulut kena jaga. Di sana ni macam-macam. Cerita, pengalaman. Saya tak ingat haji yang mana. Cuma masa tengah bertawaf tu, ada suatu orang Arab kulit gelap. Dia tersepak kaki saya. Bukan, dia tersandung. Tersepak kaki tu. Dia tersepak kaki saya. Tengah tawaf ni, tawaf di Kaabah ni, pusing tawaf Kaabah ni. Dia tertolak rasanya. Tertolak ke macam mana? Saya pun tak ingat. Tapi maksudnya touching tu berlaku lah. Arab. Saya geram masa tu tuan. Tengok tak berapa nak ada orang. Saya pun sepak kaki di depan. Sepak sikit pak. Tengok macam mana sampai saya berjalan. Bagi kena kaki dia. Balas balik. Tak lama tuan. Tak payah tunggu setahun, 2 tahun, 10 tahun tak payah. Kejap itu je. Orang belakang. Belakang saya. Orang ramai masa tu. Tuan ya. Beripik-ripik. Dia orang belakang tu tak ada break. Terlanggar saya. Habis. Tuan ya. Kepala. Terlanggar kepala saya. Allah balas on the spot. On the spot. Allah balas. Sebab tu hati-hati. Jangan caci orang. Jangan maki orang. Kita tengok orang tu. Buruk no apa ya. Gelap no apa. Jangan. Buruk ke gelap ke putih ke merah ke apa. Jangan cakap. Kain ihram yang teruk no. Lusuh no kain ihram. Jangan. Telekong ni. Telekong Siti apa. Entah aku Siti Khadijah. Dia entah Siti apa. Tak tahu. Jangan caci maki. Maksudnya sebab larangan ihram tu tadi. Maksudnya, jadi hati-hati. Kalau larangan ihram ni akan kena bayar dam. Tanya bayar dam macam tadi lah. Kena sembelih seekor kambing. Tanya. Kemudian bersetubuh, bercumbu-cumbuan. Minta maaf sebut ya. Hukum. Tambah-tambah kalau ambil bilik berdua tu kena hati-hati. Dia bilik dia tak ada orang. Dia mau berdua lelaki bini. Tak haram pun. Lelaki bini. Cuma dalam keadaan ihram ketika itu tidak dibenarkan. Berhati-hati. Kalau musim haji, kalau musim haji 45 hari. Musim haji 40 hari ni. 45 hari musim haji. Disediakan bilik berkat. Minta maaf sebut. Bukan nak cerita lucuh tidak. Tapi memang tabung haji dia akan sediakan bilik berkat. Bilik berkat ni suami isteri. Duduk masa musim haji. Duduk lain-lain. Laki-laki aja. Perempuan-perempuan. Walaupun mungkin satu floor. Satu tingkat. Tapi bilik laki belah sana. Bilik perempuan belah sini. Jadi
tak jumpa 40 hari, 45 hari tuan-tuan. Jadi siapa-siapa yang berhajat tu disediakan bilik berkat. Tapi kena daftar lah, boleh kena booking. Dan nak masuk tu pun segan. Nak masuk nak beratur. Orang tengok lalu lalang. Apa ni? Nunggu apa? Tanya. Bilik apa ni? Katanya. Kan ke bilik kita sana? Katanya. Orang botek. Katanya. Malu tu lah. Tapi nak buat macam mana? Katanya. Tak apa. Katanya. Bukan waktu ihram. Sila. Boleh. Tapi kalau time waktu ihram, tidak. Katanya. Mengganggu ataupun merosakkan tumbuh-tumbuhan. Kita jalan nak pergi masjid kan. Nampak pokok tu. Elok pokok tu duduk seorang-seorang kat situ. Kita pun lalu geram apa pokok ni. Pam, patok dalam ranting. Dah. Tak pasal-pasal. Sambing sekor. Tanya, tak perlu. Jangan kacau pokok tu. Biar pokok tu situ. Biar pokok ni sini. Biar pokok tu kat sini, kat sana. Tanya, kita jangan ganggu. Jadi, tuan-tuan, larangan-larangan ihram ni, tuan-tuan kena ingat betul-betul. Ingat sangat-sangat. Contohnya 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 larangan ihram. Ya? Ada soalan setakat ini? Kita berhenti pukul berapa, cikgu? 10.30. Ya, sila Tuan Haji. Selagi mana kita belum tahlul, kita start niat ihram, sampailah kita tahlul, maka itulah larangan ihram. Dah tahlul, maknanya kita dah lepas, boleh pakai baju, dah boleh kita pakai seluar, dah boleh kita nak bersama suami isteri tadi. Tanya, bukanlah pula dah boleh kita pula pergi bunuh binatang tadi. Dah. Cuma nak katanya, katanya ketika itu dah boleh pakai wangi-wangian, nak potong misai, nak potong janggut, nak trim dan sebagainya, nak pakai pakaian berjahit, sila. Daripada start niat sampai tahlul, sampai kita selesai umrah lah, maksudnya kita dah potong rambut kita, dah gunting rambut tadi, maka itulah larangan ihram tempoh waktu. Diikut orang sampai tahlul gunting. Sa'i itu belum tahlul, dah habis sa'i tapi tak gunting, tak lepas juga. Sa'i, ada orang kan sa'i, jom tahlul, gunting rambut kedai tu. Tak apalah, aku balik hotel. Sementara balik hotel tu nyenggah pula kedai makan. Sementara makan tengok pula kedai pula. Oi, lawa jubah ni. Dia shopping dulu. Tahlul belum? Dan selagi itulah maka dia perlu untuk menjaga larangan ihram. Selagi mana belum dia bergunting, belum dia bertahlul, belum dia bercukur kepalanya. Jadi syaratnya lepas gunting, lepas cukur. Itu maksudnya. Ya, sila. Boleh? Rumah kat mana sejak? Ipoh? Terus? Tak ada berhenti-henti? Boleh. Katalah kapal terbang pukul 12, katalah 12. Kita pun keluar lepas subuh lah kata. Belum subuh tu kita mandi, tentang sunat ihram. Kita pun pakai siap-siap. Ke KLIA. Tak ada berhenti-henti, tak ada singgah-singgah. Tak ada nak shopping-shopping dulu, tak ada nak pergi jalan sana, jalan sini, pergi ziarah adik-beradik rumah kakak dulu, nyinggah sekejap. Ada pula pergi rumah adik, boleh, tak ada masalah. Jadi kalau ada singgah-singgah mata-mata tu, tempat singgah tu lah kita mandi. Rumah Allah. Saya pun nak tanya juga, ni beli sompok ni mana lain macam warna. Sila, ada lagi tuan-tuan sebelum kita berhenti rehat. Ada lagi soalan? Tak ada ya? InsyaAllah lepas ini kita akan belajar tentang labbaik Allahumma labbaik dan juga selawat Nabi Rasulullah dan juga tempat-tempat yang dimakbulkan doa. Ni yang orang doa. Orang lelaki doa sangat tempat-tempat orang pilih dengan doa makcik. Apa doa ni Ustaz? Rahsia. Wallahu ta'ala. Jadi kita berhenti ya. Berhenti rehat. Berapa minit cikgu? 15 minit. Cikgu kata 20, saya singkat kali 15.